Bila sebut saja privatisation ni, teringatlah kita zaman silam apabila bekas Perdana Menteri waktu itu di awal tahun 70-an dan 90-an memang gah buat privatisation, dan ada orang kata bukan privatisation, piratisation. Jadi kita minta supaya apa juga program-program, dan kita akan kembalikan privatisation, tetapi haruslah telus. Kebocoran 20% seperti yang disebut oleh Menteri Keuangan kedua amat menggerunkan. 20% bersamaan 28 bilion ringgit duit rakyat. Jadi apa juga program-program privatisation yang akan dilakukan, akan dipertimbangkan untuk dilakukan oleh kerajaan nanti, mesti mengambil kira masa depan rakyat. Kita telah lalui pengalaman pahit apabila semua masih ingat bagaimana Indah Water, konsortium Indah Water, satu projek yang baik kerjaan bagi dekat syarikat, syarikat tak boleh beli pula, kerjaan beli pula, akhirnya kerjaan membayar 2 kali untuk suatu projek yang tak menasabah. Begitu juga dengan MAS, kita bagi pada orang yang sepatutnya diamanahkan untuk, sebelum chairman yang barulah, sebelum itu ada banyak masalah. Tan Sri yang Ketua, satu lagi isu yang nak saya bawa ialah tentang bagaimana berlakunya sekarang ini pembukuan urusan kaunter terhadap pengusaha bas ekspres oleh Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan ataupun LPKP di wilayah utara. Pada 27 Julai 2009, LPKP telah mengeluarkan surat pembekuan ditujukan kepada Kesatuan Pengusaha Bas Ekspres Penanjung Malaysia, dan secara kebetulan mereka ini berada di Sungai Petani. Dan arahan telah dikeluarkan kepada semua pengarah wilayah mengenai peraturan baru LPKP, ianya menetapkan supaya pemilik lesen kenderaan perdagangan menyelesaikan semua tunggakan saman dengan LPKP, dengan polis, JPJ dan juga PBT, pihak berkuasa tempatan, sebelum sesuatu permohonan boleh dipertimbangkan. Dasar ini berkuat kuasa bagi permohonan baru, membarui dan ubah syarat lesen. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya difahamkan arahan ini dikeluarkan bagi memastikan pemegang lesen sentiasa bertanggungjawab ke atas lesen atau mana-mana orang yang menggunakan kenderaan seperti yang termaktub dalam Akta LPKP 1987. Isu di depan kita, Tan Sri, ialah kebanyakan kesalahan jalan raya dilakukan oleh pemandu. Kebanyakan. Dalam banyak hal pula, saman ataupun saman ekor, yang kita panggil saman ekor, mana dia berlaku kesalahan, saman boleh datang kemudian, sama ada polis ke, JPJ ke. Tetapi ada kes-kes yang saman ekor ini datang 3 tahun lepas itu. Jadi masalah yang ada ialah kadang-kadang driver ni, Tan Sri, dia bekerja dengan satu syarikat 3 tahun ni dia dah pindah rata dah. Jadi ekor tu baru mai, baru dia lesen tu baru datang. Sorry Tan Sri, lesen saman tu baru datang dalam keadaan pemandu ini telah pun berpindah ke tempat lain. Jadi yang jadi mangsanya ialah pengusaha-pengusaha bas. Kita faham bahawa lembaga tegas mengatakan bahawa pengusaha-pengusaha bertanggungjawab. Tapi soalnya dalam kita nak meningkatkan penggunaan bas-bas, meningkatkan kenderaan awam, yang menjadi masalah bukan kita mendidik pengusaha-pengusaha, tetapi yang kita menjadi tumpuan kita ialah mendidik pemandu-pemandu. Jadi pemandu-pemandulah yang sepatutnya diberikan perhatian penuh, dan mereka lah yang sepatutnya kena penalti. Jadi kalau dah 3 tahun dia pindah tempat lain, dia tak merasai penalti itu, yang kena syarikat, dan syarikat lepas tu nak pergi buat permohonan pembarui ni lesen dia ada masalah. Dan saya dimaklumkan ada syarikat-syarikat yang kena saman, dia punya himpunan saman tu sampai 2-3 ribu saman, dan ada syarikat-syarikat yang tak boleh bayar samannya.
dan besar kemungkinan syarikat-syarikat ini ada yang akan gulung tikar. Seterusnya Tan Sri Yang Ketua, dalam anggaran pembelanjaan 2010 juga Kementerian Dalam Negeri diperuntukkan 6.7 bilion dan 4.51 adalah untuk polis. Kita tidak nafikan, dalam keluarga saya juga ada polis, tidak nafikan polis telah menjalankan, saya udang, sedang menjalankan kerja-kerja yang cukup baik. Namun pun begitu Tan Sri, ada juga polis-polis yang buat kerja elok dapat dapat sijil cemerlang, dapat penghormatan, dapat itu saya ingat itu tindakan yang baik. Tetapi ada juga segelintir kecil yang melanggar tata cara, tata tertib dan melanggar undang-undang. Kita dengar selalu ahli parlimen Barisan Nasional mengatakan pembangkang tidak langsung rasa simpati, langsung tidak menghormati polis. Tak. Kita sentiasa menghormati semua orang, khususnya anggota polis dan keselamatan yang melaksanakan tugas yang cukup cantik. Sebab itu kita ada undang-undang. Yang langgar undang-undang kenalah ada undang-undang. 2 minit lagi bermakna. Dan seperti yang telah pun pihak kerajaan mengambil tindakan terhadap pengarah commercial crime kerana dia melanggar undang-undang, dan proses sedang diambil untuk diadili. Jadi maknanya Tan Sri, yang saya nak sebut di sini ialah sementara kita ada masalah, sementara perbelanjaan yang besar diberikan kepada polis, kita minta imej polis sekarang ini dipertingkatkan. Rata-rata ada masalah imej kerana pada satu survey yang dibuat pada 28 Julai 2009, daripada 8,320 orang responden yang ditanya, 94% merasakan kerajaan dan polis tidak melakukan secukupnya untuk memastikan tahap keselamatan negara ini terjamin. Maknanya Tan Sri, satu lagi yang kita bimbang ialah polis juga, khususnya kementerian lah, tidak mengadakan sistem bagaimana pegawai-pegawai polis diberikan latihan yang secukupnya, sumber manusia yang secukupnya, dan latihan bagaimana pegawai-pegawai di bawah ini apabila cukup masanya naik pangkat. Kita lihat sekarang ini berlaku apabila seorang IGP, Ketua Polis Negara, nak pencen jabatan polis, seolah sedang mencari, tak ada orang dah nak ganti IGP ni. Sebab itulah IGP ni disambung lagi. Maknanya takkanlah polis ni tak ada orang dah. Dan saya mencadangkan supaya polis menyediakan pelapis-pelapis dari pool of good officers, supaya bila nak pencen saja seorang Ketua Polis Negara, kita ada 11 orang calon. Ni dah nak pencen dah baru cari seri, tak ada orang, sambunglah Ketua Polis Negara kita untuk 3 tahun lagi. Tak ada lagi, sambung lagi 3 tahun. Jadi saya rasa pengurusan sumber manusia di pasukan polis agak tidak cekap, dan kita minta dengan bantuan kementerian dan juga agensi-agensi lain membantu pasukan polis memberikan latihan cukupnya agar kita ada pool of IGP masa-masa hadapan. Dan akhir sekali Tan Sri, Suruhanjaya pasukan polis juga mestilah diberikan kuasa yang lebih melebar dan lebih daripada yang mereka ada sekarang. Api CMC telah ditolak oleh kerajaan, tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita mempunyai masalah imej polis kita. Apa salahnya Suruhanjaya pasukan polis ini diberikan sedikit tanggungjawab yang lebih bagi melihat bagaimanakah boleh imej polis dibaik pulih. Kita minta sangat-sangat. Kadang-kadang imej ni masalah persepsi. Saya yakin dan percaya 1-2 sahaja kerbau yang membawa lumpur
tetapi terpaliknya cukup ramai. Saya tahu satu dua saja pegawai polis dan anggota yang buat masalah, tetapi seluruh rakyat melihat, paling tidak pun 94 melihat, 94% melihat seolah-olah jahanamlah negara kita ni. Polis ni tak boleh pakai dah. Saya ingat itu persepsi yang salah. Jadi saya mencadangkan Tan Sri supaya Suruhanjaya ini diberikan suntikan semangat dan juga sedikit ruang untuk melihat masalah disiplin kepada bukan saja mereka yang akan masuk tetapi sedang berkhidmat dalam polis Malaysia. Terima kasih Tan Sri, saya akur pada masa.